Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Ahmad Adnan. Nombor matrik 049853. Jadi pada hari ini saya ingin menerangkan satu buku yang bertajuk Menggapai Bintang Ibrah dari Kisah dalam Al-Quran. Pengarangnya adalah Syahri Abdul Rahman. Syahri Abdul Rahman ni merupakan student daripada UIA dan sekarang dia berada di Tadabbur Center. Tadabbur Center merupakan sebuah pusat pembelajaran ilmu tafsir dan tadabbur. Beliau telah menulis 4 buku sebelum ni. Ini termasuk Qomsa 114 dan di bawah Teduhan Kisah-Kisah Al-Quran. Jadi saya ingin bawakan 2 kisah yang menarik bagi saya, iaitu pertama adalah kisah tentang Ashabus Sabti. Yang kedua adalah kisah kaum yang didatangi oleh 3 Rasul. Okey, kisah yang menarik iaitu tentang Ashabus Sabti. Yang mana kisah ini adalah sebenarnya dah familiar dah kisah ni. Pada zaman Nabi Musa telah dijadikan sebagai kera. Jadi bagaimanakah kisahnya? Ashabus Sabti yang mana berlaku dalam surah Al-A'raf, yang berlaku masa sezaman dengan Nabi Musa AS, iaitu kaum Bani Israel yang tidak mengikut, yang tidak mendengar perintah Allah SWT, yang mana pada hari Sabtu diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan ibadah. Tetapi pada hari Sabtu juga Allah menguji mereka dengan banyaknya ikan di lautan, sehingga mereka mengabaikan ibadah dan melebihkan kepada hal-hal keduniaan. Jadi Allah pun menghukum mereka dengan menjadikan mereka sebagai kera. Dalam kisah Ashabus Sabti ni, dia ada 3 golongan. Yang pertama, yang menderhaka, yang tidak ikut arahan. Yang kedua adalah golongan yang tidak berbuat apa-apa, malah ada yang menyokong. Yang ketiga adalah golongan yang mencegah, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Golongan yang kedua ni, daripada zaman sekarang ni, iaitu golongan yang kata usah jaga tepikan orang, kubur masing-masing. Itu adalah golongan yang kedua. Dan Allah pada surah ini, Allah walaupun pencegahan mereka tu, amar ma'ruf mereka tu tidaklah membuatkan masyarakat Bani Israel itu berubah, tetapi Allah memandang kepada usaha yang dilakukan. Pengajaran daripada kisah Ashabus Sabti ni, Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah memandang kepada hasil daripada amar ma'ruf tersebut, malah Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada usaha yang dilakukan oleh kaum Bani Israel yang mencegah kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat tersebut, yang mana terlalu beria-beria mencari harta dunia sehingga melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah yang kedua adalah berkaitan dengan 3 Rasul pada satu zaman. Kita boleh tengok cerita ni dalam surah Yasin, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kisah ini, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut dalam Al-Quran siapakah 3 Rasul tersebut. Jadinya kisah 3 Rasul ini, apabila dakwah yang dilakukan oleh 3 Rasul ini tidak diterima oleh masyarakat pada tempat tu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan seorang lelaki daripada jauh. Dalam terjemahan surah Yasin mengatakan bahawa lelaki tersebut datang daripada jauh. Lalu adalah pendapat ulama yang menyatakan bahawa lelaki itu sakit, sebab itulah dia duduk jauh. Ada yang menyatakan lelaki itu memang duduk jauh daripada tempat yang Rasul menyebarkan dakwah tersebut. Yang specialnya dekat sini, lelaki ni bukan datang saja-saja. Allah datangkan lelaki ini untuk menerima dakwah yang disampaikan oleh 3 orang Rasul tersebut. Sesampainya di situ, dia mengajak kaum yang ada pada masa itulah untuk menerima dakwah yang dibawa oleh Rasul. Kita boleh lihat daripada dalam surah Yasin ayat ke-20 hingga 21. Lelaki tersebut menggunakan uslub yang terbaik dalam menyampaikan dakwah. Dalam surah Yasin ayat ke-22 dia kata, "Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku, tetapi beliau tidak menggunakan perkataan kamu, sebaliknya menggunakan perkataan aku." Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menggambarkan lelaki dari hujung kota ini seolah-olah dia berkata-kata dalam surah Yasin tersebut. Dia dirakamkan dalam surah Yasin tersebut, umpama dia tu berkata-kata dengan dirinya sendiri. Maknanya dia meletakkan dialah kaum tu untuk berdakwah kepada kaum tersebut, agar kaum tersebut faham akan apa yang dibawa oleh Rasul tersebut. Malah
kaumnya tidak menerima apa yang disampaikan oleh lelaki tersebut, dan lelaki tersebut telah dibunuh oleh kaumnya. Dalam ayat ke-26 dalam surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu ganjaran yang terbaik atas usaha dakwah yang telah dilakukan oleh lelaki tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Maksudnya, setelah ia mati lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Ia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Dia kata, lelaki tersebut berkatalah, alangkah baiknya lah kalau kaum aku tahu yang ganjaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi setakat itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.